Muhammad Sahar bin Abdullah. Payah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Speaker, soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Kerajaan komited bagi mewujudkan peluang pekerjaan mahir untuk diisi oleh bakat tempatan. Ini kerana Malaysia perlu merancangkan pertubuhan industri utama untuk memastikan kewujudan pekerjaan mahir dan pembangunan bakat yang memenuhi keperluan industri serta peningkatan bilangan individu berkelulusan tinggi yang memasuki pasaran pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat keperluan untuk intervensi dilakukan kepada industri strategik berimpak tinggi iaitu high growth, high value dengan izin seperti yang telah dinyatakan dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Sebagai contoh, kerajaan mensasarkan sebanyak 30,000 perwujudan peluang pekerjaan dalam industri aeroangkasa, 6,000 dalam industri logistik dan 2,844 dalam perkhidmatan global. Pada April 2024, kerajaan telah meluncurkan Pelan Tindakan KL20 bagi mewujudkan ekosistem syarikat pemula yang berdaya saing serta mengukuhkan jaringan kolaborasi dengan pelabur berpotensi dari dalam dan luar negara. Inisiatif ini dijangka berupaya memposisikan Kuala Lumpur di kedudukan 20 teratas dalam ekosistem syarikat pemula global menjelang 2030 dan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan mahir kepada bakat tempatan. Ekosistem model teroka juga akan diperkukuh bagi menggalakkan keusahawanan dan inovasi seterusnya mewujudkan ekosistem dinamik serta peningkatan daya saing global. Plan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR mengunjurkan 310,000 penciptaan pekerjaan menjelang tahun 2050 merentasi 6 pemancu peralihan tenaga. NETR juga menggariskan inisiatif pembangunan kapasiti melalui pembangunan taksonomi kemahiran hijau, program reskill dan upskill serta kerjasama strategik bersama universiti tempatan dalam bidang peralihan tenaga. Selain itu, Plan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030 bertujuan untuk memperkukuhkan sektor pembuatan, mensasarkan perwujudan 700,000 peluang pekerjaan baru dalam kategori mahir serta gaji penengahan setinggi RM4,510 sebulan bagi pekerjaan dalam sektor pembuatan. Sasaran ini akan dicapai antaranya melalui strategi memajukan kompleksiti ekonomi dan menyegerakan pendigitalan dalam sektor pembuatan. Kerajaan turut menyasarkan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan baru dalam ekonomi digital, terutamanya saintis data bagi industri pusat data yang akan menyokong pelaburan oleh penyedia perkhidmatan awam utama seperti Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia dan Google. Pembangunan pusat data akan menghasilkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan termasuk dalam bidang kecerdasan buatan AI bagi memastikan trend semasa dapat dioptimumkan dan pasaran pekerjaan yang lebih mampan. Kerajaan percaya pelaksanaan pelbagai strategi dan inisiatif yang disebutkan akan memangkin pertubuhan dalam sektor berkemahiran tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu berkelulusan tinggi. Ini akan memastikan sasaran komposisi pekerjaan mahir mencapai 35% pada tahun 2025 selaras dengan aspirasi mencapai negara berpendapatan tinggi. Sekian, terima kasih. Ya, Payah besar. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan sebentar tadi. Saya lihat banyak dasar dan model ekonomi yang cuba dibawa oleh Kerajaan Madani. Tetapi persoalannya Tuan Speaker ada 3 perkara. Pengeluaran, penawaran dan pengisian. Tetapi kalau kita lihat daripada tahun 2017 sehingga 2023, skill related underemployment ni semakin hari semakin meningkat. Peningkatan 3% mengikut kuarter. Maknanya sekarang ni dah sampai ke 37
9.4% daripada 29.9% 7 tahun yang lepas, Tan Sri Di-Pertua. Jadi bagaimana kementerian menyelesaikan this complexity, coordination di antara yang saya sebutkan tadi, pengeluaran, penawaran dan pengisian. Kalau kita lihat dari segi pengisian dari speaker, amat mengecewakan. Adakah graduan kita yang hanya 3.5 CGPA ke atas sahaja diterima bekerja dalam sektor high growth, high value? Apakah nasib mereka graduan yang di bawah 3.5%, 3.5 CGPA? Bagaimana kerajaan menyelesaikan this complexity? Itu yang pertama. Yang kedua, Tan Sri Speaker, SRU ini, Skill Related Underemployment ini, kajian KRI pada tahun 2021, data yang diambil tahun 2020, melihat ramai SRU ini dari kalangan wanita. Dan bagaimana kerajaan melihat kerana apa wanita banyak bekerja di bawah paras education background mereka, Tan Sri yang Di-Pertua. Dan ini mengecewakan. Kerana apa? Kerana ramai graduan wanita keluar daripada universiti setiap tahun. Hampir 300,000 graduan dan majoriti daripada 300,000 adalah wanita. Jadi bagaimana kerajaan melihat this complexity untuk kita address supaya kita dapat mengikut contoh negara-negara maju yang telah berjaya untuk address SRU ini. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Baik, Sila Menteri. Yang Di-Pertua, berdasarkan data daripada survey tenaga buruh, Jabatan Perangkat Malaysia, kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran adalah sebanyak 37% pada suku tahun kedua 2024 seperti yang dimaklumkan oleh YB. Guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran ditakrifkan sebagai mereka yang mempunyai pendidikan tertiary tetapi bekerja di pekerjaan kemahiran sederhana dan rendah, di mana pendidikan tertiary didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai kelaikan pendidikan SPM ke atas. Isu kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran ini bukanlah satu fenomena unik kepada negara kita, kerana perkara ini juga berlaku di negara lain termasuk negara berpendapatan tinggi seperti Korea Selatan di paras 38%, Australia 32%, United Kingdom 28% dan Amerika Syarikat 30%. Namun begitu, kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran semakin menurun dengan tahap pendidikan yang semakin meningkat. Contohnya, kadar guna tenaga tidak penuh peringkat STPM adalah 55.8%, tetapi peringkat ijazah adalah lebih rendah iaitu 26.9%. Berdasarkan pengamatan ini dan seperti yang telah saya sebut, kerajaan berusaha untuk meningkatkan pelaburan bagi merancangkan pertumbuhan industri utama untuk memastikan perwujudan pekerjaan kemahiran melalui plan sektoral seperti Plan Tindakan KL20, NETR dan NIMP 2030. Dari segi pertanyaan tentang kedudukan wanita yang mengecewakan dari segi tahap qualification dengan pekerjaan, insya-Allah saya akan memberikan maklumat secara bertulis. Terima kasih. Baik, Sila Pendang. Terima kasih Tan Sri yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.